Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Present YouTube channel di mana kita akan bahas tentang MCU News, MCU Rumours, MCU Theory dan sebagainya. Okay. But in this video kita nak santai saja. There is no news, major news yang aku nak sampaikan ke apa, tak ada. Kita akan ada sesi a few mini games aku rasa, sebab aku kan ranking kau tahu kan, Marvel Studio dah riliskan beberapa projek, like 12 projek untuk Marvel Phase 5 kan. Dan adalah antara nama-nama yang besar, nama filem yang besar, nama series yang besar, dan juga ada nama series yang kecil sepanjang Marvel Phase 5 itu berlangsung kan. So dalam video kali ni aku akan list down daripada filem yang aku rasa aku kurang berkenan untuk tengok, kepada filem ataupun series yang aku paling nak tengok. Okay, so aku nak korang juga participate in this kind of mini games. Korang boleh komen kat bawah 12 projek Marvel Phase 5 daripada list daripada daripada korang nak tengok filem atau series korang nak tengok, kepada yang paling tak nak tengok lah, ataupun kurang berkenan lah untuk melihat kan. So without being said, kita akan teruskan dengan first project yang aku kurang berkenan untuk tengok. Yang berada di tangga yang ke-12 adalah Agatha, Coven of Chaos. This series akan mempamerkan Agatha sebagai the main character lah, dan aku tak faham sebenarnya why this series perlu diperkenalkan, kenapa perlu ada spin-off tersendiri untuk karakter Agatha dan sebagainya. Kenapa is it this character amat penting untuk Marvel Phase 5 ke? So aku tak nampak benda tu. Maybe sebabkan aku tak nampak, so aku terpaksa letakkan Agatha Coven of Chaos ni sebagai one of the series yang berada di tangga terakhir lah untuk Marvel Phase 5. So seterusnya kita ada Echo should be one of the series yang akan mempamerkan the street level of criminal dan sebagainya, Kingpin. Lepas tu ada banyak lagi lah karakter lain seperti Daredevil pun, Charlie Cox maybe akan appear juga dalam Echo ni dan sebagainya. The reason why aku letakkan Echo dalam tangga yang ke-11 ni adalah kerana aku tak find out benda ni satu projek yang interesting, sebab kita ada dua series yang berkaitan dengan street level punya criminal kan. Echo satu, lepas tu kita ada Daredevil Born Again kan. Maybe Echo ni akan lebih memfokuskan kepada karakter Echo, dan aku rasa this is on me lah. Aku rasa sebab aku tak minat karakter Echo, walaupun dia good in fighting dan sebagainya, cuma aku tak berminat untuk tahu lebih dalam tentang karakter Echo. Apakah dia punya relationship dengan Kingpin dan sebagainya. Aku tak berminat untuk tahu about that thing. That's why aku letakkan Echo di tangga yang ke-11. So untuk tangga yang ke-10 kita ada Thunderbolts. Okay, Thunderbolts akan menjadi salah satu akan menjadi filem yang akan menutupi Marvel Phase 5 ni, dan ramai yang suka sebenarnya Thunderbolts ni. Dia sama konsepnya seperti Suicide Squad punya team, tapi dia dalam Marvel kan. Dan aku suka juga Thunderbolts ni, cumanya ada beberapa karakter yang tak berkenan dalam Thunderbolts ni, yang aku rasa macam dia akan membuatkan filem ni akan jadi turn off sikit bagi aku. Paling penting, yang paling aku rasa obvious sekali ada Taskmaster tu lah. Taskmaster perempuan tu, tak tahu, aku rasa this is on me juga. Tapi selain daripada tu, karakter seperti Baron Zemo, Wyatt Russell sebagai bukan Captain, US Agent dan sebagainya, Yelena Belova pun akan ada kan. So yang tu aku interesting. Tapi Taskmaster tu aku kurang berkenan sikit. Di tangga yang ke-9 kita ada Ironheart yang akan dilakonkan oleh Dominic Thorne sebagai Riri Williams sebagai Ironheart lah. Akan memulakan dia punya journey dalam MCU di dalam filem Black Panther Wakanda Forever. And after that baru dia akan dapat dia punya own series, iaitu Ironheart. Ironheart ni bukan literally pengganti ataupun anak kepada Tony Stark ke dan sebagainya, tak. But she is one of the person yang berminat untuk, yang ada passionate in terms of technological, Iron Man punya kemahiran, expertise dan sebagainya. That's it. Dia tidaklah mencapai satu level yang sama seperti Iron Man dan sebagainya. Sebab aku tengok dekat komen TikTok yang cakap dia ni sama macam Iron Man. Tak, literally dia tak sama macam Iron Man, but somehow dia mahu menceburi bidang tersebut. Tapi dia tak pernah satu level lah dengan Iron Man. For series Ironheart ni pun salah satu series yang aku nantikan lah. Lepas tu di tangga yang ke-8 kita ada Blade yang akan dilakonkan oleh Mahershala Ali. Blade akan menjadi the first vampire hunter lah di dalam MCU ini. Sebelum ni kita dapat filem Blade, tapi bukan di bawah payung MCU. And aku tak sabar untuk tengok Mahershala Ali pergi memburu vampire dan sebagainya. Dan kalau boleh dia juga pergi
memperkenalkan jugalah Web of Pinhead selepas series Blade ini diperkenalkan. Lepas tu yang ketujuh, kita ada Secret Invasion yang akan diketuai oleh Nick Fury dan akan pergi berjumpa dengan Skrulls, pertarungan Skrulls dan sebagainya kan. Dan tak silap aku, Secret Invasion ni juga one of the series yang akan menjadi satu series team up, crossover event dan sebagainya. Cumanya aku sama-sama lagi aku tak faham lagi apa yang akan terjadi dalam Secret Invasion ni. Adakah dia akan sama macam komik ke tak? Aku tak find out benda tu lagi. So aku akan letakkan Secret Invasion ni salah satu projek di tengah-tengah lah. Tangga yang ke-6, kita ada The Marvels yang akan diketuai oleh Brie Larson sebagai Carol Danvers sebagai Captain Marvel. Lepas tu kita ada Kamala Khan di dalam The Marvels ni, dan juga Fonton iaitu Monica Rambeau akan juga berada dalam The Marvels ni. One of the project yang aku nantikan, yang kita maybe akan tahu macam mana Captain Marvel bertukar tempat dengan Kamala Khan. Kamala Khan berada di tempat Captain Marvel berada di bilik Kamala Khan. Yang tu benda yang kita nak find out lah apa yang terjadi sebenarnya. Selepas tu kita ada yang kelima, Captain America The New World Order. Tajuk dia pun quite conspiracy sebenarnya, tapi of course bila dah tahu tengok tajuk The New World Order, it is about politik punya isu lah, literally. Sama macam Falcon and the Winter Soldier, kalau tajuknya itu tidak mengatakan ataupun berbunyi politik, tapi dalam series tersebut memang ditunjukkan politik punya isu, isu orang berkulit hitam dan sebagainya sebagai pemimpin dan sebagainya. Dan aku rasa di New World Order ni pun akan diterapkan elemen-elemen yang sedemikian. Dan that's it, benda yang bagus lah sebenarnya untuk Captain America New World Order ni, as kita mendapat seorang pemimpin baru, iaitu Anthony Mackie sebagai Captain America yang barulah selepas Steve Rogers tu lah hilang menjadi Captain America kan. So macam mana penduduk Amerika pada waktu itu boleh menerima orang yang berkulit hitam menjadi superhero ataupun representatif untuk Amerika dan sebagainya. Itu apa yang kita akan dapat lihat lah untuk Captain America New World Order. Lepas tu yang keempat, kita ada Loki season yang kedua. Loki season yang pertama is one of the best series yang aku tengok, yang Marvel Disney Plus telah tawarkan semasa tahun bila Loki keluar, 2021 kan, aku tak ingat tahun bila, tapi that is one of the series yang aku paling excited, dan aku tak sabar untuk melihat Loki season yang kedua. Dah start berapa pun shooting dan sebagainya, dan for sure aku rasa Loki akan pergi berjumpa dengan Kang lah, bukan He Who Remains, like Kang, another version of Kang lah. Di tempat yang ketiga adalah Ant-Man and the Wasp: Quantumania. The reason why aku letakkan Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini di tempat yang ketiga, aku rasa that this film is kind of heavy, tapi disebabkan Paul Rudd ada di dalam filem ini, dia akan mempamerkan beberapa humor elements lah untuk filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aku tak rasa filem ni akan menjadi like 100% dark, 100% serious all time. Aku tak rasa macam tu. Walaupun the villain yang di dalam filem ini, iaitu Kang the Conqueror, akan ada elemen yang sedih dan sebagainya, tapi at the end of the day aku rasa this film akan menjadi one of the mid film lah. Tapi tak tahulah, maybe that film akan stand out menjadi one of the best film dalam tahun 2023 nanti, aku tak tahu. But so far aku akan letakkan Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni di tempat yang ketiga. So di tempat yang kedua, iaitu Daredevil Born Again is one of the series yang aku paling nantikan. Selain daripada Loki dan sebagainya, Daredevil ini adalah salah satu series yang aku paling tunggu-tunggukan, sebab kita akan ada 18 episod untuk Daredevil Born Again, dan akan diadaptasi daripada komik event juga Daredevil Born Again. Dan aku rasa at the end of the episode 18 dan sebagainya, kita akan dapat tengok Daredevil menentang dengan Kingpin for real di dalam Marvel Studio, di dalam Marvel Cinematic Universe. Mana tahu kita juga akan dapat tengok Luke Cage, Jessica Jones dan sebagainya dalam series ni. Like literally this series Daredevil Born Again akan memainkan peranan yang besar untuk street level crime dan sebagainya. That's why aku tak sabar untuk melihat this series. Last but not least, the project untuk Marvel Phase 5 yang aku paling tunggu-tunggukan. Aku tahu maybe orang lain akan ada perspektif yang berbeza, maybe akan ada filem yang lain yang korang akan letakkan dalam nombor satu korang. Tapi aku akan letakkan Guardian of the Galaxy volume yang ketiga sebagai filem yang aku paling tunggu-tunggukan, as this film akan menjadi one of the film yang quite sentimental untuk aku sendiri, sebab aku meminati Guardian of the Galaxy. Dalam tak sedar aku meminati karakter Spider-Man dan sebagainya kan.
aku tak sedar yang Guardian of the Galaxy memainkan peranan yang besar dalam hidup aku. As this film brings humor, brings light, selembor the spark lah untuk kehidupan, untuk hidup aku dan sebagainya. Dan untuk melihat Guardian of the Galaxy akhirnya tamat, ianya agak sedih. Dan dalam Guardian of the Galaxy ni juga, volume ketiga ni kita akan dapat tengok villain iaitu The High Evolutionary, dan juga Will Poulter akan memainkan peranan sebagai Adam Warlock. Okay, Adam Warlock ni akan memainkan peranan besar lah dalam Cosmic punya phase nanti kan. So that's why aku really tak sabar untuk melihat Guardian of the Galaxy volume yang ketiga yang akan diarahkan oleh tak lain dan tak bukan James Gunn. So itu adalah list aku untuk series dan juga filem yang aku tak sabar untuk melihat pada Marvel Phase 5 nanti. Daripada perspektif korang, boleh korang tolong komen kat bawah daripada filem ataupun series yang korang paling nak tengok, kepada series dan juga filem yang korang paling tak nak tengok ataupun tak berkenan untuk melihat projek itu. Komen kat bawah, aku nak tahu pendapat korang. Maybe kita ada satu pendapat yang sama ataupun maybe pun tak. It's okay, kita kena hargai pendapat yang berbeza kan. So itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy this video yang tak seberapa kan. Kita jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah kalau ada news baru, teori ke, kita akan share kat sini. Origin ke, komen kat bawah aje. Kita boleh sembang nanti. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye semua.